هزم الأحزاب وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي على آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Majlis, yang berbahagia Tuan-tuan Imam, Ustaz-Ustaz, Ustazah-Ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, pegawai-pegawai pemerintah, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini dengan izinnya, dengan limpah kurnianya, dengan kasih sayangnya, diberinya kita kesempatan untuk berada di dalam majlis ilmu, memperingati satu peristiwa yang besar yang berlaku pada tiap-tiap tahun, iaitu korban. Tajuk kita malam ini ialah korban. Saya tak ada banyak mukadimahnya kerana kita sekarang sedang menghadapi SOP PKPPP. Jadi dia cukup masanya, cukup waktu, berhentilah. Kalau tidak kan kabur, Tuan Pengerusi kabur. Ya. Tunjuk nombor apa ni, Saya berhentilah insya-Allah, jadi saya juga mengucapkan terima kasih kepada Datuk Iskandar kerana menjemput saya pada malam ini. Dulu dia juga jemput saya masa kita buat ceramah perdana sebelum puasa tahun sudah. Ini kali pertama lepas itu baru saya datang, ya. Jadi saya sebenarnya surau polis ni dulu saya selalu datang, setiap bulan saya datang ni. Bukan ngajar, belajar. Ngaji dengan ustaz namanya Ustaz Asra, Allah yarhamnya. Beliau kata setiap bulan datang belajar sini. Apa itu? Tinggal sampai malam itu, Ini baru mulai balik. Jadi kita disunatkan mengerjakan korban. Jadi sebelum saya cerita benar-benar tentang korban kita cerita sikit sejarah korban. Manusia yang mula-mula, yang pertama sekali melakukan ibadah korban ialah anak kepada Nabi Adam. Yang pertama anaknya dipanggil Habil, abangnya Qabil, adiknya Habil. Diperintahkan Allah supaya buat korban. Ini diceritakan dalam Quran. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq iz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Kata Allah. Surah apa entah. Tanya apa Quran tahulah. Ceritakanlah kepada mereka tentang peristiwa anak-anak Nabi Adam, yang diperintahkan supaya berkorban. Dan Allah menerima korban seorang daripadanya dan menolak seorang daripada yang lain. Yang kena tolak tu berkata, qala la aqtulannak, sesungguhnya aku akan bunuh kamu, aku akan pukul kamu. Kata dia yang diterima tu, qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima pengorbanan orang-orang yang bertakwa saja. Apa saja ibadah yang diterima Allah hanya orang takwa saja. Jadi ceritanya begini, sikit ringkas saja. Kalau nak panjang cerita itulah tak cerita korban yang sebenarnya. Ringkas saja. Nabi Adam ni ada 2 orang anak lelaki. Abangnya namanya Qabil, adiknya namanya Habil. Kedua-dua itu bila dah dewasa dipasangkan dengan kembar masing-masing. Nabi Adam ni, opah kita tu, Siti Hawa ni, dia ada 20 kali beranak, tahu? Sekali beranak 2 orang, sekali beranak 2 orang, sekali beranak 2 orang. Berapa semua? Berapa tak kita mengira? 20 kali 2 berapa? 40, tapi bukan 40, 39. Seorang sekali beranak ke seorang, dia tu
lahirkan anak yang bernama Nabi Syis. Itu dia seorang dia. Jadi 39 semuanya. Dua, seorang lelaki, seorang perempuan, seorang lelaki, seorang perempuan. Bila dah dewasa semua, dipasang oleh Nabi Adam anak-anaknya tu dengan adik-adiknya. Masa itu boleh kahwin dengan adik, boleh kahwin dengan kakak, ya. Tak ada pilihan. You have got no choice. This is the only choice you can get. Orang putih pula, tak faham dia tak. Itu saja yang ada. Jadi masa itu boleh. Jadi dipasangkanlah Qabil ni dengan kembar kepada Habil, namanya Labuda. Dipasangkan pula Labuda Habil sendiri, adik sendiri, dipasang dengan kakaknya, kembar kepada Qabil. Dia cross, ya. Tak boleh dia kembar sendiri, tak boleh. Dia cross dengan apa? Dengan Iklimah namanya, Iklimah. Kemudian bila dipasang itu, dia kabur ke Nabi Adam. Aku nak kahwin dengan kau ni, gitu. Cakap perak dia tau. Agak Nabi Adam tu orang pengajar apa ya? Aku nak pasang dengan kau ni, gitu. Qabil, kamu kahwin dengan Labuda. Habil, kamu kahwin dengan kakak kamu, iaitu Iklimah. Ya. Jadi yang sebenarnya Habil ni dia nurut je lah cakap ayahnya. Dia orang baik, ya. Qabil ni yang menentang, yang membantah. Mana boleh ayah? Patutnya saya kahwin dengan kembar saya namanya Iklimah. Kenapa pula kahwin saya dengan kembar Habil pula, katanya? Dia membantah. Sebenarnya bukan kerana itu. Bukan kerana kembar tu. Kerana Iklimah ni adalah seorang wanita yang sangat cantik, sangat jelita, sangat menawan, sangat apa lagi? Beautiful, sangat pretty. Tak tahu lagi apa lagi. Sangat edit. Pandai. Sangat edit. Tahu dia main edit? Tak tahu edit, edit itu very 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 beautiful. Itu edit, ya. Lebih cantik daripada Jennifer Lopez. Tahu kenal? Tak kenal? Tak kenal idak lah. Jadi sebab itu dia hendakkan Iklimah ni. Labuda ni bukan pula buruk, tapi dia biasa-biasa aje lah, kan. Jadi dia hendakkan Iklimah tu. Itu dia protes. Bila protes, Nabi Adam pun bermunajat dengan Allah SWT, ya. Jadi Allah perintahkan kedua-dua itu berkorban. Ya. Perintahkan Habil dan Qabil itu berkorban. Ini boleh kita baca dalam kitab namanya Qisasul Anbiya, cerita Nabi-Nabi. Ya. Ataupun cerita yang Rumi pun ada, cerita Nabi Adam dalam cerita-cerita dalam Al-Quran Karim ada, ya. Jadi Nabi Adam sudah ngaku kepala, apa nak buat ni? Dia pun mengadu dengan Allah Taala. Itu Allah wahyukan dia. Suruh kedua mereka itu berkorban. Yang mana diterima, yang itulah dapat kahwin dengan Iklimah. Yang mana ditolak, dia kena kahwin dengan pilihan Adam yang lain-lain, ya. Jadi berkorbanlah dua-duanya. Ini cerita Qabil ni seorang penternak, bukan seorang penternak, pekebun, ya. Dia menanam pokok-pokok, sayur-sayuran, tanam-tanaman. Dicarinya gandum yang paling usang, yang udah berbubuk, atau bubuk, ya. Udah berbubuk, dah tak orang tak siapa nak makannya. Itu dikorbankannya. Dia letak atas bukit, ya. Bila hilang benda itu, artinya Allah terima lah korban itu. Sedangkan Habil ni adik sendiri seorang penternak. Dia penternak macam-macam lah binatangnya, lembu lah, biri-biri lah, macam-macam. Dia cari biri-biri yang paling gemuk, yang paling sehat, yang paling cantik, yang paling baik susunan bulunya. Dia letaknya, dia pada gunung juga. Lepas itu tunggu. Nanti akan datang cahaya. Bila ada cahaya, Allah akan ambil. Ya. Allah akan ambil. Mana yang terima sama ada seorang-seorang ke ataupun dua-dua terima oleh Allah Taala. Ya. Tiba-tiba tak lama lepas itu datang cahaya dari langit. Tahulah bahawa Allah akan mengambil korban yang terima tu. Kedua-dua naik ke atas tengok. Korban siapa terima? Qabil menengok, Habil tengok. Tengok yang diterima Tuhan korban Habil. Kerana dia korban benda yang baik-baik pula ke. Ini yang Qabil nanti dia korban benda tak guna, siapa tak siok. Dia korban itu siapa siok. Jadi marahlah Qabil dia. Marah Qabil tu sudahnya dibunuhnya lah. Pendek cerita, panjang cerita tu lah. Nak episod 1, 2, 3 tu orang. Tak ada cerita lain yang itu aja lah. Dibunuhnya lah Habil. Itu korban yang pertama. Ada cerita lagi, nak cerita lain kali kena panggil sekali lah. Nak cerita itu panjang-panjang.
Itu pengorbanan yang pertama. Pengorbanan yang kedua dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Bukan Ustaz Ibrahim tau. Nabi Ibrahim alaihissalam. Khalilullah. Iaitu ketika dia pergi berziarah kepada anaknya yang bernama Ismail. Itu korban yang kedua ya. Dia menziarahi anaknya namanya Ismail. Dia telah berpisah dengan anaknya sejak anak kecil lagi. Isterinya nama Siti Hajar. Diperintahkan Allah supaya dia meninggalkan anak dan isteri di tempat yang sunyi. Maka dibawalah Siti Hajar tu ya, dan anaknya Ismail diletakkan di satu tempat di Mekah tu. Masa itu Mekah bukan macam sekarang ni. Padang pasir je. Tak padang pasir. Apa tak ada. Kering kontang, pasir je. Ditinggalkannya Hajar dengan Ismail tu ya. Di tempat itu. Tak ada orang lain. Siapa tak ada. Dia berdua aja. Kemudian tak lama lepas tu didengarnya menangis Ismail tu, Siti Hajar pun berlari-lari lah dari satu tempat ke satu tempat untuk mencari mana ada air. Cari ya. Dari bukit ke satu bukit. Turun di bukit tu balik belakang, pergi balik sampai bukit Safa sampai ke bukit Marwah. Tahu? Ada mana dengar kata Safa dan Marwah? Tempat orang mengerjakan sa'i. Itulah 7 round. Pusing sampai tu balik belakang, naik lagi, balik belakang, naik lagi sampai 7 round. Tak ada jumpa ayuh. Sudahnya dia dah risaukan Nabi Ismail ni, anak Ismail tu, dia pun balik belakang. Balik, ditengoknya apa? Nabi Ismail tu tengah tumit yang tengah ngentak-ngentak pasir. Keluar ayuh daripada tumit. Maka Siti Hajar pun kepung ayuh tu. Zamzamu. Apa artinya? Berkumpul kamu wahai ayuh. Pandai juga dia cakap perak tu. Berkumpul kamu wahai ayuh. Dia Zamzamu. Maka dari situlah terbitnya telaga apa tuan-tuan? Zamzam. Telaga Zamzam. Yang sampai sekarang ni tak putih-putih. Bayangkan orang pergi Mekah berapa juta setiap tahun. Berapa juta galen dia ambil sampai sekarang ni tak kering-kering. Itu telaga Zamzam ya. Lama-lama Nabi Ibrahim tu dah rindu benarkan anaknya. Dia pun pergilah melawat balik. Dengan izin isterinya yang pertama iaitu namanya Siti Sarah. Sementara itu Siti Sarah pun sudah beranak juga. Ada beranak, nama anaknya siapa? Ishak. Nabi Ishak ya. Jadi sampai Nabi Ismail tu. Sudah sampai Nabi Ismail punya lah seronoknya, gembiranya. Pemain dia berpeluk cium dia ya. Bergembira benar kerana dapat jumpa anaknya. Anak pun gembira juga berjumpa dengan ayahnya. Maklum sampai dia dah jadi remaja baru jumpa. Ini macam sekarang terlajak. Udah lama-lama tengah seronok tu mimpi pula Nabi Ibrahim. Mimpi Allah mengarahkan dia supaya menyembelih anaknya Ismail. Bukan semalam tau, 4 malam berturut-turut. Mimpi perintah Allah suruh menyembelih anaknya Nabi Ismail. Kalau tuan-tuan ada mimpi apa itu, lalu kalau nak sana ke? Kalau saya pun tak lalu. Tuan-tuan, saya lalu angkat tangan. Saya tengok benar mana korang. Nak angkat gambar. Ini kamera tau. Mana ke dia orang? Tak ada siapa lalu. Tapi Nabi dia bukan orang biasa. Dia sifatnya apa? Amanah. Dia amanah tu. Dia ikut saja apa saja perintah Allah. Maka dia pun pergilah jumpa dengan anaknya Ismail. Wahai Ismail. Wahai Ma'e. Tahu ke Ma'e? Aku mimpi Allah memerintahkan aku supaya menyembelih kamu. 4 malam aku mimpi berturut-turut. Apa pendapat kamu? Maza taro, kata Allah dalam Quran. Apa pendapat kamu? Apa jawab Nabi Ismail? Kalau saya lah. Ayah tinggalkan saya dari kecil. Tak bagi makan, tak tengok, tak tanya khabar pun. Tak bagi pakaian, biarkan je, sakit ke, sihat ke, makan ke, buluh ke. Begitu, udah besar ni, nak membeli saya. Ini tak, itu kalau saya lah. Tuan-tuan entahlah. Tapi apa jawab Nabi Ismail? Nabi Rasul belaka, Rasul Soleh belaka ya. Apa jawab Nabi Ismail? If'al ma tu'mar. Ya abati if'al ma tu'mar. Buatlah apa yang diperintahkan kamu oleh Allah Ta'ala.
Satadiduni insyaallahu minas sabirin. Kamu akan dapati aku insyaallah dari golongan orang-orang yang sabar. Jadi Nabi Ismail itu setuju untuk disembelih. Bayangkan, setuju untuk disembelih. Sembelih memang mati itu bukan sembelih apa ya? Bukan sembelih acah-acah. Bukan pergi luka sikit je dah. Ini sembelih betul. Dia setuju. Kamu akan dapati aku dari golongan orang-orang yang sabar gitu. Itu dia. Jadi bersetujulah. Itu adalah ceritanya iblis cuba goda. Mula-mula dia cuba goda Siti Hajar, lepas dia cuba goda Ibrahim, cuba goda dengan Nabi Ismail, semua tak berjaya. Ini cerita, akhir sampai waktunya dia pun menyembelihlah anaknya namanya Nabi Ismail ya. Dia asah pisau tu tajam-tajam macam orang pisau motong lembu tu lah ya. Sampai terus sembelih ni, mana apa pisau ni? Tumpul ke? Dia sembelih ke? Golok tu tajamnya sekali semua bagi putih ya. Begitulah. Bagi sesuatu tajam dia pun sembelih. Sembelih Nabi Ismail tau. Sembelih Nabi Ismail tak lut, terus akan luka, terus akan berdarah, bergaris apa tak lut. Sekali lagi sembelihnya. 2 kali tak lut. 3 kali tak lut. Apa pasal tumpul ke pisau aku ni kata dia Nabi Ibrahim. Dia pun empuk ke batu. Pisau tu dia pukul ke batu. Belah 2 batu. Tajam betul. Dia try sekali lagi. Bila try sekali lagi baru Allah perintahkan. Sudahlah tu wahai Ibrahim. Kamu telah lulus ujian aku. Maka janganlah kamu menyembelih anak kamu lagi. Digantikan dengan kibas. Kibas tu kibas apa? Kibas tu ialah kibas dari syurga. Mana datangnya? Kibas itu itulah dia kibas kepunyaan Habil dulu. Tahu? Kan korban tadi Habil berkorban kena kibas, biri itu kibas lah ya. Kemudian yang Qabil apa korbannya? Gandum yang usang tadi ya. Yang diterima apa? Yang diterima korban Qabil tadi. Dibawa ke syurga, disimpan sampai daripada zaman Nabi Adam sampai ke zaman Nabi Ibrahim, diturunkan dari syurga. Itulah korban yang kedua ya. Dikorbankan. Dari situlah hukum korban tu sampai sekarang ni ya. Itu cerita sejarahnya. Nak cerita secara detailnya panjanglah, kena ajak saya lagi sekali lah. Kabur pada Datuk Iskandar ya, suruh panggil lagi sekali. Itu baru cerita panjang-panjang. Saya baca kitab tadi tentang itu. Kalau opini entah lalu Nabi kan. Banyak detailnya dah penuh ya. Saya cerita mana ingat aja cerita pagi ni petang ni. Malam. Makanya malam je. Cerita malam ni. Begitulah sampai sekarang ni. Sekarang ni kita dah tahu ceritanya, kita nak ikut tradisi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kita pun naklah berkorban ya. Nak berkorban. Mula-mula belum kita korban tu kita nak tahu apa hukumnya berkorban tu. Hukumnya sunat muakkadah. Bukan wajib ya. Sunat muakkadah. Apa je sunat muakkadah? Sunat yang sangat-sangat dituntut. Dia menghampiri wajib. Itu sangat-sangat dituntut. Tapi dia tak wajib. Sunat muakkadah. Kecuali kalau dia bernazar. Bila nazar dia jadi wajib. Kalau tak nazar, sunat saja. Siapa nak berkorban, korban. Apa itu sunat? Tuan-tuan dan puan-puan, apa erti sunat? Ambil pisau potong je. Itu bersunat. Sunat tu apa? Dibuat dapat pahala. Ditinggalkan tidak berdosa. Kedudukannya apa? Elok buat, bukan mesti buat ya. Ada sembahyang sunat, ada dah sembahyang sunat, pakaian sunat, lagi apa? Puasa sunat, sedekah sunat. Ini sunat ya. Tapi sunat ini dituntut. Kita panggil sunat muakkadah. Sunat muakkad kata orang Melayu ya. Sunat muakkad, sunat yang sangat-sangat dituntut. Ya. Kecuali kalau dia nazar. Bila nazar macam mana? Itu lembu aku nak buat korban. Jadi nazar. Bila nazar wajib dia korban. Kalau tak ada nazar tak ada wajib, sunat. Kalau nak korban, tidak. Itu hukumnya. Hukumnya sunat muakkadah. Fadilatnya nanti hujung-hujung nanti akan saya cerita insya-Allah apa fadilatnya. Kemudian yang sunat dikorbankan, binatang-binatang yang sunat kita pilih untuk dikorbankan apa?
Yang pertama unta, itu paling baguslah, paling special. Yang kedua lembu, yang ketiga kobra. Tahu kobra? Kerbau. Dia tak tahu dekat orang kampung kan. Orang kampung kata kobra. Kerbau. Yang keempat kibas. Yang kelima kambing. Kambing termasuk kambing biri-biri ya. Ya. Sekali lagi, yang disunatkan kita berkorban ialah yang pertama unta. Itu paling afdal. Yang kedua lembu, yang ketiga kerbau, yang keempat kibas, yang kelima kambing. Itu ikut mazhab kita Syafi'i. Ada pun mazhab lain, ada juga membolehkan kita korban ayam pun boleh. Ada juga, tapi kita ni semua Syafi'i belakang. Ada yang bukan Syafi'i. Kita semua mazhab Syafi'i belakang ya. Jadi itulah 5 korban. Kuda tak wajib. Kuda tak boleh jadikan korban. Lagi apa? Rusa tak boleh jadikan korban. Apa lagi? Binatang-binatang lagi apa? Kuda, rusa. Sapi? Sapi tu lembu lah. Ada korban kan? Kalau nak korban unta, boleh share 7 orang. Nak korban kobra juga boleh share 7 orang. Nak korban lembu juga boleh share 7 orang. 7 orang tu boleh. Satu bagian seorang boleh. Kalau nak dia seorang boleh tak? Dia seorang, aku nak korban satu unta, seekor unta satu seorang boleh tak? Boleh. Boleh juga. Tapi boleh 7 orang. Satu orang satu bahagian. Tapi yang afdalnya, yang paling baiknya, dia korban tu satu ekor untuk dia saja. Jadi mana lebih baik, mana lebih afdal? Berkorban satu ekor kambing untuk dia seorang, ataupun berkorban seekor unta untuk 7 orang. Mana lebih baik? Untuk seorang tu. Seekor kambing untuk dia seorang. Itu lebih baik. Lebih afdal. Lebih utama. Tapi yang tu kan tak sah-sah ya. Itu dia ya. Jadi kalau unta nak korban tu, umur dia, unta ke, kobra ke, lembu ke, umurnya mesti 2 tahun sampai, bukan unta ni ya, lembu, kobra, kambing, umurnya mesti 2 tahun hingga ke 3 tahun. 2 tahun nak masuk 3 tahun. Atas 3 tahun boleh lah. 2 tahun hingga 3 tahun. Kalau nak menyembelih unta, umurnya mesti 5 tahun ke atas. Nak 5 tahun unta. Kalau tidak dia belum matang lagi. Dagingnya belum sedap dimakan lagi. Kalau kobra, lembu, kambing, mesti umurnya 2 tahun hingga 3 tahun. Kemudian, kalau kibas, umurnya, kibas ni dia cepat matang. Cepat, dagingnya cepat besarnya, cepat developnya. Iaitu dia umurnya setahun. Cukup setahun dan lebih tu bolehlah dikorban. Boleh korban. Kalau kibas ni lebih besar daripada kambing ni tahu. Tapi kecil sikit daripada kobra, jangan kibas. Dia setahun lebih. Ataupun tengok udah tumbuh ke tak gigi depannya. Gigi depan, 2 gigi depan tumbuh ke tak? Yang tengok gigi saya tak ada, kosong. Itu dia binatang nak dikorbankan ya. Unta mesti 5 tahun umurnya dan sampai 6 tahun lah, 5 tahun hingga 6 tahun. Kobra, lembu dan kambing 2 tahun hingga 3 tahun. Kibas 1 tahun lebih. Jangan korang lebih 1 tahun, 1 tahun ataupun tengok dah tumbuh gigi belum. Kalau dah tumbuh gigi boleh dikorbankan. Hukumnya sunat muakkadah ya. Kalau nazar gitu juga. Hukumnya wajib. Bila nazar tu wajibnya, wajib dikorbankan. Tak termasuk nazar kalau ketika dia menyembelih tu. Dia menyembelih tu ketika itu. Yang macam mana kata nazar dia? Tengok tu kambing. Kambing tu aku nak korban tu. Itu nazar tu. Jadi korban. Bila nazar haram dia makan dagingnya. Atau isterinya. Atau anak-anaknya haram. Kalau nazar tau. Mesti disedekahkan kepada orang lain. Dia tak boleh makannya. Itu kalau nazar. Kalau sunat ni, tak apa boleh ya. Ada cara pembahagiannya. Kalau ada nazar, macam mana tadi? Dia menyebut, itu lembu tu aku nak korban esok jadi nazar. Bila jadi nazar wajib. Wajib dia. Wajib dia tak boleh makan dagingnya. Kemudian, kalau yang biasa ni, bila dah apa, tapi tidak termasuk nazar kalau tengah sembelih tu. Disebut apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadhihi udhiyati wa taqabbal minni.
Ya Allah, inilah dia korban aku. Mudah-mudahan kamu terima pengorbanan aku ni. Itu tak masuk nazar masa ketika menyembelih. Tapi kalau sebelum itu, dalam 2-3 hari, boleh makan seminggu sebelum itu kena nazar. Bila nazar, tak boleh dimakan. Jadi tukang sembelih tak apa. Kejap-kejap itu. Nak baca cakap Arab ni lah ya. Allahumma hadhihi udhiyati wa taqabbal minni. Bismillah ya Allahu Akbar. Dia tak sebut Bismillahirrahmanirrahim lah. Bismillah ya Allahu Akbar. Kalau sebut, tak ngapa juga, tak salah ya. Tapi kita nak membeli, nak bunuh lembu tu kan Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Tak ada kesian pun ya. Itu kan boleh. Tapi sebut Bismillahi Allahu Akbar. Dia ada pernah membeli ayam dah. Ada sebut Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahi Allahu Akbar ya. Puji Allah dulu ya. Tapi tak ada kata Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Begitulah. Udah sembelih. Ya, kalau unta tu dah sembelih, mesti dibahagi-bahagikan kepada 3 bahagi. 3 bahagi semua kena. Semua bahagian daripada binatang tu dibagi kepada 3 bahagi. Ya. Kalau untuk seorang, kalau untuk 7, kalau unta tadi bagi 7 kan, lembu bagi apa? 7. Kalau kobra bagi 7, kena bagi 7. Sama banyak tau. Lebih kurang lah sama banyak. Jangan yang ini 1 kilo, yang ini 8 kilo, tak boleh. Dia nak lebih kurang sama banyak. 7 bahagian. Semua bahagian itu. Hatinya, limpanya, jantungnya, dagingnya dan sebagainya. Ekornya sebagainya. Dan binatang tu jangan ada yang aib. Jangan ada yang rosak. Umpamanya binatang tu ekornya putih, tak boleh. Ekornya apa lagi? Cabik, tak boleh. Telinganya cabik, tak boleh. Kerana telinga tu boleh dimakan. Jangan dia rosak binatang tu. Lagi apa? Jangan bagi dia, kalau dia patah tanduknya itu tak apa. Kenapa patah tanduk tak apa? Kenapa tak ada siapa makan tanduk? Ada orang makan tanduk? Begitu juga kalau dia patah gigi tak apa. Patah gigi tak apa ya. Tapi kalau ekor putih tak boleh. Kecuali jumpa ekor tu balik, tu dia tu lain lah. Ini hilang. Begitu juga kaki yang tempang ketika nak menumbang je. Bila menumbang tu patah kaki yang tempang tu, tak boleh lah. Tak boleh jadi korban dia tahu. Kerana dia boleh mengurangkan dagingnya. Jadi nak bagi pada 7 bahagian tu kalau lembu. Kalau kambing bagi 3 ya. Jadi 7 bahagian tu bagi 7 sama rata ya, sama banyak. Jadi orang yang menguruskan korban tu kena betul-betul ya. Lebih kurang lah. Kalau ini sekati, yang ini 15 tahir, lebih kurang tak apalah. Jangan ketara benar bezanya ya. Jadi sekarang ni tak ada masalah kan. Ada penimbang kan, ada kilo kan, ada gram. Sama-sama gram tak apa ya. Lebih kurang. Kurang 1 miligram tu tak apalah. Ini dah. Yang ini 1 kilo, yang ini setengah kilo. Tak boleh. Banyak benar beza. Ya. Tulang sekali. Jangan ada yang cop-cop. Aku nak ekor. Tak ada. Tak boleh cop tau. Kalau dia korban. Kecuali dengan persetujuan ahli-ahli yang lain. Itu tak apa ya. Masuk tulang ya. Masih sama tu. Jadi kalau tuan-tuan menyertai korban tu, tulang tu kira bagi aja lah ya. Jangan banyak menukir aja. Kalau dia nak hak dia dapat tu ya. Kalau dia nak hak dia dapat tu. Tapi kita tak usahlah berkira benar ya. Jadi tu ya. Gigi tak ada masuk. Begitu juga kemaluannya tak masuk. Tak ada siapa makan kemaluannya. Orang Melayu ni suka makan kemaluan lembu ya. Tak apa khasiat entah. Saya pun tak tahu. Kemudian dah cukup 7 bahagian tu, bagi sama rata untuk 3 orang. 3 golongan, bukan 3 orang ya. Yang pertama untuk fakir miskin. Mesti kepada fakir miskin. Ini wajib. Kalau bahagian kurang untuk fakir miskin tu tak sah. Tak sah korbannya tahu. Tak dapat pahala lah. Dia tak sah. Dia haram tu tak, bukan haram tu berdosa tak. Haram tu tak sah korbannya. Jadi tak ada dapat pahala. Jadi biar dia untuk fakir miskin. 1 bahagian lagi untuk orang-orang yang kaya-kaya. Itu sebagai hadiah.
Yang ni korang tak apa. Lebih untuk fakir miskin, korang untuk orang kaya, boleh tak? Boleh. Kalau lebih untuk orang kaya, korang untuk fakir miskin? Tak boleh. Tak boleh. Orang fakir miskin mesti apa ya? Ya. Kemudian yang ketiga, untuk tuan korban itu, ya. Yang tokih korban tu lah, yang keluar duit tu, ya. Untuk dia. Jadi sebab tu orang yang mengurus korban tu betul-betul. Sebelum lagi untuk orang fakir miskin tu wajib dalam menyelenggarakan korban tu. Bukan wajib istilah tu dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa, bukan itu ya. Ini wajib dalam korban. Kalau nak sah, kenapa? Kena cukupkan untuk fakir miskin. Untuk orang kaya tak apa. Untuk tuan pun tak apa. Itu dia cara pembahagiannya. Lagi udah dia bagi-bagi tu, kena ada senarai lah ya. Kena senarai untuk bagi ini, bagi ini, orang ni berapa, orang ni berapa kilo ya. Udah 40 minit, lagi 10 minit ni. Kemudian bila kita bagi itu, pastikan jangan dibawa keluar daripada negara kita. Jangan bawa luar negeri, haram hukumnya. Tak boleh. Cari kalau keliling kita ni. Dibawa keluar, jangan bawa apa. Dan jangan dibagi orang kafir makan daging korban tu. Tak boleh. Orang kafir tak boleh. Walaupun kafir zimmi, tak boleh. Kafir zimmi pun tak boleh bagi. Ya? Tahu apa kafir zimmi? Orang kafir yang setuju dengan pemerintahan Islam. Tapi dia tak nak masuk Islam. Dia setuju aja. Dia namanya kafir zimmi. Kafir banyak. Ada kafir harbi, ada kafir zimmi. Walaupun dia kafir zimmi, tak boleh dia makan daging korban. Untuk mereka yang berkongsi satu ekor unta tu, ini banyak soalan ni. Orang yang berkongsi pada seekor unta tu, bahagian dia terserah pada dia. Nak bagi kepada 3 golongan tu boleh, atau dia nak makan semua pun boleh. Itu tak ada namanya korban dia. Yang seorang nak buat korban, yang seorang lagi nak buat akikah, yang seorang lagi dia nak makan sendiri, yang seorang lagi nak kenuri anaknya kahwin, yang seorang lagi nak berjual. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh kalau sekalipun ya. Niat lain-lain tak apa. Ya. Bukan dia semua mesti korban, tak ada. Boleh tak campur korban dan akikah? Boleh. Tapi pembagian daging tu mesti sama, mesti sama. Itu ya. Jadi itu cara korban ya. Udah kita bagi itu, apa faedahnya? Tuan-tuan dan puan-puan, di antara fadilat orang berkorban tu ialah dia dapat kenderaan nanti bila bangkit dari kubur. Bangkit dari kubur sampai ke padang mahsyar, kena berjalan tau. Ya, jauh ke dekat? Agak-agaknya. Sampai ke padang mahsyar, jauh ke dekat? Jauh, bukan ada tanda arah. Bukan macam kampung ni, di sana pergi tapak, sana pergi Kepoh, ke sana pergi Kemuran Highland, ke sana pergi Kampung Gajah. Bukan apa itu. Dia padang lapang aja. Ada orang yang pergi berkenderaan. Ya. Kalau unta lah kenderaannya. Kalau lembu lah kenderaannya. Kalau kobra lah kenderaannya. Kalau kambing lah kenderaannya. Kalau biri lah kenderaannya. Kalau kebas lah kenderaannya. Jangan tuan-tuan bayangkan kobra dunia ni sampai CEO naiknya. Lumpur aja. Kobra dunia ni berlumpur aja. Besok canggih punya kobra tau. Canggih punya kobra. Lebih canggih daripada kuda Lone Ranger lagi tau. Tahu dia main kuda Lone Ranger? Ya Allah, tak kerti dia main kuda Lone Ranger tau. Saya dari kecil lagi minat Lone Ranger ni tau. Kudanya putih. Tinggi tau, kuda tau. Namanya apa? Kuis perdana malam ni. Apa nama kuda Lone Ranger tu? Silver namanya tau. Silver. Hayo Silver. Kata, dia pun datang kurung-kurung ya. Lebih canggih daripada kuda Lone Ranger. Itu kenderaan dia. Daripada kubur ke padang mahsyar. Esok tuan-tuan dan puan-puan, ada orang yang berkenderaan, iaitu binatang korban itu. Ada orang yang berjalan kaki. Ada orang yang merangkak. Ada orang yang mengesut. Ada orang yang berjalan atas perut. Macam mana entah. Macam ulur jalan atas perut ya. Ada orang yang berjalan atas kepala. Kepala ke bawah, kaki ke atas.
Terkejut Aisyah dengarnya. Mana ya Rasulullah? Kaifa ya Rasulullah? Macam mana berjalan atas kepala ni? Orang berjalan dengan kaki, dia berjalan atas kepala. Kata Nabi, jangan kamu bayangkan kehidupan di dunia ni macam tak masuk akal. Tapi di akhirat besok, semua Allah boleh lakukan. Allah boleh lakukan apa saja. Allah tu berkuasa di atas setiap sesuatu. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Rupa-rupanya dalam dunia ni pun ada orang kepala ke bawah, kaki ke atas. Ada ke tak? Tuan-tuan dan puan, ada dah orang kepala ke bawah, kaki ke atas? Ada tak jenis tarian kepala ke bawah, kaki ke atas? Apa dia? Breakdance. Anda dia hafal tak? Breakdance. Kepala ke bawah, kaki ke atas. Dah ada dalam dunia ni. Habis tu keadaan orang yang berjalan daripada kubur sampai ke padang mahsyar. Itu dia. Sampailah ke padang mahsyar tu. Dia ada kenderaan. Kalau tak, terhegi-hegi lah kulu kelio kedarat kebaru. Tahu ke nama apa kulu kelio kedarat kebaru ni? Kalau orang tepi sungai tahulah kulu melawan arus. Itu kulu. Kelio mengikut arus. Kedarat apa? Dia jauh daripada makin lama makin jauh daripada tebing kebaru menuju ke arah tebing. Itu kulu kelio kedarat kebaru. Apa ni? Kulu kelio kedarat kebaru. Tak tahu ada. Nak menuju ke padang mahsyar ya. Jadi barang siapa yang berkorban dia ada kenderaan. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, jangan kedekut. Jangan bakhil. Jangan tangkai jerin. Jangan tai hidung masin. Ya. Jangan apa lagi? Orang kampung gajah kata apa? Jangan cikir. Tak ada kau kampung gajah ni? Ada? Tak tahu tu kampung gajah. Jangan cikir kata ya. Sebut betul-betul cikir. Ciki tak betul. Cika tak betul. Cika tak betul. Ciku lagi tak betul. Jangan cikir. Cikir tu imalah ni nak betul. Tahu apa imalah? Baca Quran cara sengit tu. Ustaz tahu dia? Tahu sengit. Imalah tahu. Wadduha wal laili idza saja. Itu imalah. Baca sengit tu. Wadduha wal laili idza saja. Cikir. Apa dah? Apa dah? Saja cikir apa dah? Itu macam tu. Jangan takut. Kerana besok kita nak kenderaan besok. InsyaAllah. Kalau mampu tiap tahun buat korban. Kalau tak mampu sekali boleh lah. Jangan dah buat sekali tu esok aku dah korban tak payah lagi. Tak ada. Setakat mana kemampuan. Dia berkenderaan daripada kubur sampai ke padang mahsyar. Sampai di padang mahsyar tu orang kenderaan tu relax aja. Orang yang tak ada kenderaan jalan kaki tu happy-happy lah. Itu yang berpeluh-peluh tu. Kerana di padang mahsyar besok macam mana keadaannya? Matahari berapa jauh dari kepala? How far is the sun from our head? How many inches? Lebih kurang 6 inches saja. Itu dia. Matahari tu. Dekat dalam kepala. Ada orang peluh sampai ke buku ladi. Ada orang peluh sampai ke lutut. Ada orang peluh sampai ke betih. Ada orang hak peluh, hak lutut. Ada orang hak peha. Ada orang hak pinggang, ada orang hak dada, ada orang hak telinga, ada orang apa kepala pun ada. Ada orang berenang dalam peluhnya sendiri. Ya. Jadi sebab itu kalau kita ada kenderaan tu mana kalau kita senang dilepas bangkit dari kubur besok, maknanya perjalanan kita di akhirat besok makin lama makin senang, akan jadi senang. Tak ada masalah. Kalau mula lagi dah teruk, mula lagi susah, mula lagi dah menderita, esok tanda dia celaka lagi kehidupan dia. Kerana orang bakhil ni apa? Apa kata Nabi orang bakhil? Al-bakhilu ba'idum minallah, ba'idum minan nas, ba'idum minal jannah, wa qaribum minan nar. Al-bakhilu, orang yang bakhil, ba'idum minallah, jauh dari Allah. Artinya Allah menjauhi dia. Tak bagi rahmat, tak dapat rahmat dari Allah. Itu orang bakhil. Ba'idum minallah, ba'idum minan nas, jauh daripada manusia. Orang bakhil, siapa nak berkawan dengan orang bakhil angkat tangan? Siapa nak berkawan dengan orang bakhil angkat tangan? Bila minum dekat nak bayar tu dia pergi tandas. Dah agak dia bayar ada orang baru dia keluar. Dia cari tu. Kalau sekali-sekali tak apa. Itu jauh dari manusia. Bila tengok orang bakhil tu, orang manusia kali ke lain. Ba'idum minal jannah, jauh daripada syurga. Jauh daripada syurga.
Udah jauh dari surga, wa qaribum minan nar. Jauh dari surga dekat dengan apa? Dekat dengan apa? Dekat dengan neraka. Nah, jadi jangan jadi bakhil. Nah, kalau jadi bakhil, jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, tapi dekat dengan dan dekat dengan neraka. Nah, itu dia. Nah, itu bagi orang yang bakhil ya. Tapi kalau orang yang pemurah, as-sakhiyu kata Nabi. Ya, orang yang pemurah, qaribum minallah, dekat dengan Allah, qaribum minan nas, dekat dengan manusia, manusia suka berkawan dengan dia. Ya. Qaribum minan nas, qaribum minal jannah, dekat dengan syurga, wa ba'idum minan nar, jauh daripada neraka. Kalau dia pemurah, dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan syurga, jauh daripada neraka. Jadi pilih mana nak? Nak jadi orang pemurah ke nak jadi orang bakhil? Nak jadi orang tak kajarin? Nak jadi orang tak hidung masin? Nak jadi orang apa? Tadi apa? Orang kampung gajah kata apa? Udah tahu, udah jenuh apa? Cike. Orang kampung gajah tahu lah. Cike. Ya. Saya orang kampung gajah, mesti cakap kampung gajah. Wherever I go, I must defend my kampung gajah slang, tahu? Kemana saya pergi, mesti saya pertahankan ke kampung gajahan saya. Saya ngajar ini bunyi, di mana-mana bunyi bunyinya. Di Selangor pun bunyi ni. Di Siam pun bunyi ni juga, tahu? Lantak ni. Kau faham tidak lah. Jangan apa panggil saya. Itu dia, itu korban untuk kita amalkan dalam hidup kita. Mudah-mudahan bila kita berkorban nanti, Allah redha dengan kita. Ya? Allah bangkitkan kita dengan keadaan yang bagus, yang selamat, yang cantik dan sebagainya. Sehingga itu, jangan kita berkira-kira nak berkorban. Ya? Kalau ada mampu, korban. Kecuali yang tak mampu. Sebab itu hukumnya bukan wajib. Hukumnya sunat muakkadah. Ya? Kemudian ada lagi satu perkara. Sebelum saya lupa. Ya. Apa hukumnya dia berkorban untuk bapaknya, maknya yang sudah meninggal dunia? Banyak orang dia berkorban untuk ayahnya, untuk maknya, untuk anak-anaknya yang sudah meninggal dunia. Apa hukumnya? Sebenarnya tuan-tuan dan puan, tak ada aktanya. Bukan haram ya, tidak ada aktanya. Kecuali dia wasiat. Kalau ada wasiat, itu wajib. Kalau tak ada wasiat, tak payah buat, tak apa ya. Tak ada aktanya. Tapi kalau dia buat dapat pahala tak? Mudah-mudahan dapat pahala. Saya tak tahu dapat pahala kita ni. Tapi ada ulama mengatakan boleh. Buat dah. Tapi Allah bukannya zalim ya. Allah bagi pahala setiap perkara yang dilakukannya. Tapi tak ada aktanya. Jadi hukumnya tak ada wajib, tak ada sunat. Sunat pindah, wajib pindah. Haruslah. Kalau tak ada wajib dan sunat, haruslah. Boleh buat. Tapi kalau hendakkan pahala lebih hebat lagi, bagilah kepada sedekah kepada institusi-institusi yang ada lama tahannya. Jangan korban je. Sedekah kepada tahfiz boleh, sedekah kepada sekolah agama boleh, sedekah kepada pertubuhan yang memperjuangkan Islam boleh, sedekah kepada surau ni pun boleh, sedekah lagi besar pahalanya ya. Daripada pahala korban ya. Oleh kerana dah bunyi tot-tot, udah anda menyelin dan nyolang mati tengok saya, udah itu ya. Itu dia. Bak korban ya. Jadi salah silap minta ampun, minta maaf. Ya. Bagi dia bagi bagian yang orang miskin tu. Jadi kita nak cari di kawasan ni agak susah orang yang kaya. Ya. Boleh kaya belakang. Ya. Dia memadai apa ni, kalau contohnya dia ada 30 kilo. Kalau dia memadai 10 kilo je boleh ke tak? Itu nak ada pandangan besar. Kena carilah. Kena cari keliling ya, kena cari. Ada ya. Amil-amil kampung-kampung ada. Kalau minta senarai pada dia tu ada ya. Tak ada kampung ini, kampung lain Batu Wangkai. Tak ada Batu Wangkai, hitam. Tak ada hitam di mana? Di ni Melinawar. Ya apa? Tak ada Melinawar di Payah Pasung. Ada insya-Allah ya. Pasal kami dah buat tahun tu ada je senarai insya-Allah ya. Untuk bagi orang miskin kena sekat. Mesti tau. Mesti jangan kurang. Bagi orang miskin tu mesti jangan kurang. Orang kaya tak apa. Untuk orang kaya tak apa. Untuk diri sendiri pun tak apa. Tapi untuk orang miskin tu kena dibagikan Kena carilah ketua-ketua kampung dia pun ada senarai yang boleh menerima zakat ni ya. Itu orang miskin tu. Ya. Boleh tak bawa yang miskin tu ke daerah lain? Kalau negeri lain tak boleh sama daerah lain? Boleh, daerah lain boleh tak apa ya. Negeri itu pun khilaf ulama. Ada ulama akan tekan boleh. Ya.
Kalau tak boleh di Malaysia ni semua kaya-kaya belaka. Boleh hantar ke Nigeria. Udah tak ada, tapi mesti tak ada dulu. Udah tak ada, boleh hantar Nigeria, boleh hantar ke mana? Zimbabwe. Boleh hantar ke mana lagi? Syria. Sekarang mereka tengah apa ni? Sekarang ni ada tak kumpulan-kumpulan yang mengendalikan korban? Easy korban ada lagi. Macam-macam, saya pun tak hafal. Mereka mengendalikan korban-korban luar negara. Boleh ya? Tak salah. Ya. Okey, lagi. Ini dah bertentangan dengan SOP ni. Udah. Okey, sekian dulu. Ampun maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.